Okey, kita masuk subtopik ikatan ion. Okey, ikatan ion. Ikatan ion. Okey, mukaddimah untuk ikatan ion awak kena ingat. Okey, ikatan ion ni maksudnya contohnya A dengan B dia terikat. Okey, terikat ni adalah hasil daripada apa dia? Daripada pemindahan elektron. So, tolong ingat ni ayat ni. Pemindahan elektron. Okey. Bila sebut ikatan ion, okey, dia apa dia? Adalah melibatkan pemindahan elektron. Okey. Tu satu. Seterusnya, okey, kita tukar pen warna biru. Okey. Awak perhati molek bila sebut ikatan ion. Bila ikatan ion, ikatan ini berada dalam apa? Dalam sebatian. Sebatian apa? Okey, sebatian apa? Iaitu sebatian ion. Okey. So, bila sebatian ion ni, awak kena ingat sebatian ion terbentuk adalah hasil daripada apa? Adalah gabungan. Mestilah daripada gabungan. Gabungan apa? Daripada ion. Bukan atom-atom Okey. Nak terbentuknya sebatian ion, okey, dia adalah gabungan ion-ion. Ion-ion itu apa dia? Melibatkan dua benda ion, iaitu cation dengan anion. Masa awak belajar pengenalan kimia sebelum ni, awak sudah kenal cation dengan anion. Seharusnya awak memang kena faham dan ingat cation dengan anion. Sekali lagi cikgu ulang, bila sebut ikatan ion, dia adalah dalam sebatian. Sebatian apa? Sebatian ion. Sebatian ion ni terbentuk apa dia? Daripada gabungan ion-ion. So, gabungan ion-ion inilah membentuk ikatan ion. So, macam mana gabungan ion-ion ni? Dia ada konsep pemindahan elektron. Maksudnya, satu ion menderma. Awak ingat konsep tu? Satu ion menderma. Bukan satu ion menderma, silap. Atom menderma jadi ion. Satu atom, cikgu nak ulang balik. Satu atom menderma jadi ion. Dan satu lagi atom, dia ini menderma, satu lagi atom, satu lagi dia menerima. Bila menerima, dia akan jadi ion. Okey. Cikgu, macam mana? Kenapa jadi begitu ion-ion tu? Okey. Ni cikgu nak ulas sikit. Cikgu ubah warna hijau. Okey. Dia begini. Kalau atom dia menderma ion, so yang menderma ni adalah atom apa? Selalunya memang wajib adalah atom logam. Okey. So, atom logam yang akan menderma elektron. Menderma apa? Menderma elektron. Okey, menderma elektron. So, bila menderma elektron, dia akan membentuk ion. Ion apa? Ion positif. Okey. So, poin yang kedua pula, atom menerima elektron. Menerima elektron, atom apa? Atom bukan logam.
Okey, atom bukan logam. So, atom bukan logam menerima elektron, dia akan membentuk ion. Ion apa? Ion negatif. Okey. Boleh. Kesimpulannya di sini. Okey. Awak kena ingat kesimpulannya apa? Maksudnya, kalau soalan terangkan tentang sebatian ion ke, tentang ikatan ion ke, okey, maka awak kena ingat bila sebut sebatian ion, ikatan ion, dia pastinya melibatkan apa? Melibatkan logam dengan bukan logam. Hasil gabungan logam bukan logam. Okey. Seterusnya, pembentukan ion. Okey, macam mana kita nak cerita pasal pembentukan ion? Cara nak mengenal pembentukan ion itu. Okey, pembentukan ion, awak ingat, okey, selalunya memang wajib atom logam yang akan menderma elektron. Okey, take note, atom logam. Okey, yang akan mendermakan elektron. Derma elektron. Okey, so derma elektron. Elektron tu elektron apa? Elektron valence. Okey, so elektron valence lah yang akan selalunya terlibat dalam proses pembentukan ion. Okey, elektron valence. Sebab apa? Sebab elektron ini dia berada melibatkan aras yang paling maksudnya dalam dia lebih mudah untuk cenderung untuk bergerak bebas. Okey. Okey, seterusnya, okey, kita pergi kepada okey. So, pembentukan paling basic kita tengok pembentukan okey, sebatian ion. Kita pergi paling mudah sekali melibatkan natrium klorida. Paling mudah sekali pembentukan sebatian natrium klorida. Okey. So, dalam natrium klorida, okey, awak ingat nombor proton, okey, nombor proton natrium adalah 11, manakala nombor proton untuk untuk Cl adalah 17. Okey. So, ini hakikatnya begitu. Okey. So, bila kita dah tahu atom natrium adalah 11 proton dia, maka susunan bilangan elektron dia adalah 11 juga. Bilangan elektron dia pun sama juga, iaitu bilangan elektron dia adalah 11. Okey, Cl 17. 17. So, bilangan elektron dia sama juga, iaitu 17. Okey. So, natrium kita dah tahu bilangan elektron dia, maka susunan elektronnya adalah 281. Manakala untuk susunan elektron bagi klorin adalah 287. Okey, awak perhatikan. Okey, cikgu nasihat dah awal-awal pengenalan dahulu. Okey, sebelum kita nak lebih lanjut tentang tajuk ikatan ion ini, awak kena tahu iaitu melibatkan elektron valence ni. Okey, awak perhatikan elektron valence ni. Okey, bila satu dia dalam keadaan tidak stabil. Okey, 7 pun tidak stabil. Okey, so untuk mencapai oktet iaitu elektron valence 8, maka maka natrium tadi
281 susunan elektron dia, maka 1 ini perlu dilepaskan. Okey. Terlebih dahulu cikgu dah bagi tahu dah. Okey, bila ion atom logam, atom logam bukan ion atom logam wajib derma elektron. So, sekarang dia menderma berapa? 1 elektron. Maka dia punya persamaan, okey, persamaan untuk menunjukkan proses pendermaan itu adalah natrium, okey, dia melepaskan 1 elektron membentuk natrium plus. Okey, begitu. Okey, manakala untuk klorin pula iaitu 287. 7 ini untuk nak mencapai oktet dia perlu tambah 1 lagi. Maka klorin, atom klorin menerima 1 elektron membentuk ion klorida. Okey. So awak tengok cikgu nak highlightkan di sini. Awak perhatikan manakala ini persamaan untuk menunjukkan untuk atom natrium, maka yang ini pula menerima elektron untuk melibatkan atom klorin. Yang ini menderma, okey, menderma, okey, yang ini pula menerima. Okey. So, atom natrium menderma 1 elektron membentuk ion natrium. Manakala atom klorin menerima elektron membentuk ion klorida. Okey. Okey. Seterusnya, apabila natrium positif, Cl minus akan mudah untuk membentuk ikatan, iaitu membentuk sebatian natrium klorida. Okey, ni dari segi teori. So, kalau perhatikan, cikgu nak lebih lanjut lagi. Okey. Natrium. Okey, natrium Na. Cikgu buat nukleus. Okey. Ini petala yang pertama. Isikan dengan 2. Petala yang kedua. Ada 8. Okey, 28. Okey. So, ada satu lagi. Ya, elektrovalen dia 1. Maka 1 tadi perlu dilepaskan. Perlu dilepaskan. Okey, bila dilepaskan maka awak perhatikan yang 1 tadi sudah dikeluarkan. Okey, sudah dikeluarkan, maka dia akan menghasilkan 28. Kenapa? Sebab awak kira sini 1, 2, 8. 8. Bila dah jadi macam ni, maka awak kena buat bracket. Dia lepaskan 1, maka positif 1. Kita tengok bagi klorin pula. Klorin, nukleus, petala yang pertama, petala yang kedua. Cikgu lukiskan teruslah elektron dia. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu petala yang terakhir, electrovalence dia mempunyai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bila ada 7, dia perlukan 1 lagi. Maka, elektron yang tadi, yang dilepaskan oleh natrium tadi, elektron Higgs tadi, dia akan masuk untuk dia masuk di sini.
Okey, bila masuk di sini, elektrovalen dia sudah jadilah 8. Maka susunan elektron dia akan jadi 288. Okey, bila sudah jadi 288, maka awak buat bracket. Okey. So dia menerima berapa satu? Menerima berapa elektron? Iaitu 1. Maka dia menerima 1 elektron. Menerima elektron, maka menjadi negatif 1. Okey. Seterusnya. Okey. Bila sudah sampai macam ni, okey. Bila sampai di sini, maka kita akan macam mana dia punya susunan, okey, elektron bagi sebatian ion terbentuk. Okey, susunan elektron bagi sebatian ion yang terbentuk. Okey. Cikgu lukis. Tadi natrium, okey, natrium. Cikgu bulat. Nukleus. Lepas tu petala yang pertama, okey, isikan dengan 2. Lepas tu awak ambil tu. Tadi kan natrium, okey, 28. Okey, 28. Okey, 28. Maka awak letak bracket positif situ. Okey, positif. Okey. So, untuk klorin pula, okey, awak buat Cl, bulatan yang pertama, nukleus. Yang kedua, 2 elektron. Petala yang kedua dan petala yang ketiga. Okey. So, awak isilah 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 6, 7, 8. Yang ini lengkapkan jadi 8. Okey. Tak nampak situ tapi awak harap-harap. Okey, 8. Tetapi awak kena buat bracket. 1, 1. Cas di atas. Begitulah. So, inilah gambaran pembentukan sebatian ion. Boleh. So, awak perhatikan yang ini akan jadi 28. Yang ini 288. Okey. Cikgu nak bagi tahu satu lagi perkara. Okey. Kesimpulan di sini, okey, awak akan nampak bila sebut atom, okey, sebelum dia membentuk sebatian, dia belum mencapai oktet. Belum oktet. Iaitu susunan elektron dia belum stabil. Tetapi bila sudah jadi ion, okey, dia sudah mencapai oktet. Okey. Awak tengok baliklah. Okey. Tadi awak tengok, ni natrium tadi. Okey. Ni sudah jadi oktet. Yang ini pula sudah jadi oktet. So, kesimpulannya, bila membentuk suatu sebatian, dia sebenarnya sudah mencapai oktet.